بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas peluang yang telah diberikan kepada kita pada pagi ini, yang dengannya menyebabkan kita dapat meneruskan pengajian kita dengan membaca satu kitab yang sangat penting, satu kitab hadis, dan boleh juga dikatakan kitab akidah yang sangat penting, iaitu kitab Fathul Mu'in binaqdi Kitabil Arba'in, di mana tuan-tuan dan puan-puan, kitab ini adalah satu kitab yang menghuraikan tentang bagaimana para alim ulama, para imam-imam kita berinteraksi dengan satu jenis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, iaitulah hadis yang dipanggil hadis-hadis mutasyabihat. Hadis-hadis mutasyabihat. Apakah maksud hadis-hadis mutasyabihat? Maksudnya adalah hadis-hadis yang samar-samar, yang tidak jelas maksudnya, iaitu hadis yang seolah-olah menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat yang hanya layak bagi makhluk, ataupun hadis-hadis yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Jadi hadis-hadis ini dipanggil hadis-hadis mutasyabihat, ya, yang tak jelas maksud dia, yang tidak jelas makna dia, ya. Jadi apabila kita berhadapan dengan hadis-hadis seumpama ini, seperti hadis yang menyatakan Allah ada jari, seperti hadis-hadis yang menyatakan Allah ada tempat, seperti hadis-hadis yang menyatakan Allah ada kaki, yang hari ini kita akan bincangkan sebentar lagi, seperti hadis-hadis yang menyatakan bahawa Allah ada mata dan sebagainya, maka di sana ada metodologi, ada kaifiat, ada cara untuk kita memahamkan hadis-hadis ini. Dan cara-cara ini, tuan-tuan dan puan-puan, bukanlah kita yang susun. Bukanlah pada zaman ini baru ada orang datang susun cara-cara nak memahami hadis-hadis mutasyabih ini. Tetapi ya, cara-cara nak memahami hadis mutasyabih ini telah pun digariskan oleh imam-imam kita yang terdahulu. Imam-imam besar ahli sunnah wal jamaah pada zaman dulu, seperti Imam Al-Khattabi, seperti Imam Al-Baihaqi, seperti Imam An-Nawawi, seperti Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, seperti Al-Imam Al-Hafiz As-Suyuti, dan juga lain-lain ulama. Mereka lah yang telah mengajarkan kepada kita semua cara-cara untuk kita berinteraksi dengan hadis-hadis mutasyabihat. Alhamdulillah, sepanjang pengajian ini berjalan selama mungkin beberapa bulan, kita telah menghuraikan secara basic apakah dia cara nak mahamkan hadis-hadis mutasyabihat. Kita telah membacakan daripada kitab ini, kitab Fathul Mu'in ini, kaifiat dan metod para alim ulama ahli sunnah wal jamaah di dalam memahami hadis-hadis ini. Yang penting, tuan-tuan dan puan-puan, basic paling utama dalam hadis mutasyabihat ini, ya, kaifiat cara paling utama dalam hadis mutasyabihat ini adalah
hadis-hadis ini sama sekali tidak boleh dipahami dengan cara literal, dengan cara zahir. Tak boleh. Jangan kita melihat ada satu hadis itu seolah-olah kata Allah Ta'ala ada tangan, kita pun menyatakan, oh Allah ada tangan rupanya. Jangan kita melihat satu hadis seolah-olah dalam hadis tu menyatakan seolah-olah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada kaki, kita pun kata, oh Allah ada kaki rupanya. Ya, jangan dalam satu hadis tu seolah-olah Allah ada jari, Allah ada mata, kita pun kata, oh Allah ada jari, Allah ada mata. Oh tak. Tidak sesimpel begitu, tidak sesenang begitu untuk kita mengisbatkan satu sifat bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, pada muqaddimah kitab ini kita telah bacakan ada 3 syarat. Bila kita nak menetapkan satu perkara itu sebagai sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ada 3 syarat. Ya, dalil tersebut adalah dalil yang mutawatir, sama ada Al-Quran ataupun sunnah yang mutawatir. Yang kedua, dalil tersebut tidak ada sebarang ihtimalat, tidak ada sebarang kemungkinan. Maksudnya hadis tu jelas, sharih. Ya, tidak ada majaz, tidak ada ihtimal di situ. Dan yang lain-lain lah, ya, syarat-syarat untuk kita mengisbatkan satu sifat bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tanpa syarat-syarat ini, tuan-tuan dan puan-puan, tidak boleh sewenang-wenangnya seseorang itu mendakwa Allah ada sifat kaki, Allah ada sifat tangan, Allah ada sifat mata, Allah ada sifat jari. Tidak boleh sewenang-wenangnya melakukan perbuatan begitu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pada pagi ini insya-Allah kita akan meneruskan pengajian kita mempelajari kitab ini. Mudah-mudahan insya-Allah ya, kita mendapat sedikit manfaat, ilmu pengetahuan. Kita dapat memahami cara bagaimana untuk memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina wa bi'ulumi sairis salihin fi ad-darain, amin. Kritikan terhadap bab menetapkan kaki bagi Allah dan dalil yang menunjukkan bahawa al-qadam itu adalah kaki. Diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu dengan katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yulqa fi an-nari wa taqul hal min mazid hatta yudli rabbul alamin fiha qadamahu fataqulu qat qat. Mereka, iaitu orang-orang kafir, dicampakkan ke dalam neraka dan neraka berkata, adakah masih ada tambahan? Maksudnya pada hari kiamat, apabila orang-orang kafir, orang-orang yang berdosa dicampak ke dalam neraka Jahannam, dicampak, neraka itu masih belum penuh lagi, banyak lagi kosong. Dicampak, neraka itu masih kosong. Ya, lalu ditanyakan kepada neraka tu, adakah kamu masih memerlukan tambahan? Adakah masih kamu belum penuh? Adakah masih ada ruang kosong untuk menambah lagi? Hal min mazid. Maka neraka pun kata, ya, hal min mazid. Nak tambah lagi ke? Masih banyak kosong lagi ni. Ya, neraka berkata, masih banyak kosong lagi. Kalau nak tambah lagi orang kafir masuk dalam neraka ni, tambah lagi. Hal min mazid. Ada lagi tak nak tambah? Ada lagi tak nak tambah? Ada lagi tak nak tambah? Neraka ada ulang macam tu. Sehinggalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yudli rabbul alamin fiha qadamah, sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghenyak neraka itu dengan kakinya. Maka neraka pun kata qat, maksudnya cukup. Jadi maksud hadis ni, tuan-tuan dan puan-puan, menerangkan satu situasi ketika pada hari kiamat, di mana apabila ahli syurga telah dimasukkan ke dalam syurga dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir dimasukkan pula ke dalam neraka. Dimasukkan, dicampakkan semua orang kafir ni ke dalam neraka.
Tapi neraka masih bertanya, ada lagi tak nak tambah? Masih tak cukup lagi ni, tak penuh lagi aku ni, banyak lagi tempat kosong. Hal min mazid, adakah tambahan lagi? Hal min mazid, nak tambah lagi tak? Maka ketika itu disebut dalam hadis ni bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan kakinya. Allah akan menghenyak, masukkan kakinya ke dalam neraka tersebut. Maka berkatalah neraka itu, cukup. Maksudnya neraka itu menjadi penuh hanya setelah Allah masukkan ke dalam neraka itu kaki Allah. Ya, dalam hadis yang bahasa Arab dipanggil yudli rabbul alamin fiha qadama. Sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala yang memasukkan kaki Allah ke dalam, qadam Allah ke dalam neraka itu, barulah neraka itu menjadi penuh. Lalu neraka itu menyatakan, cukup. Dah penuh, dah penuh. Begitu juga ada satu hadis yang lain, diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, hatta yad'a Allahu azza wa jalla rijlahu fiha wa fataqulu qat. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kakinya pada mereka, pada neraka tersebut, dan neraka pun berkata, cukuplah. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kaki Allah dalam neraka tersebut, baru neraka tu rasa penuh. Neraka kata dah cukup. Dah penuh. Kan. Jadi adakah bila kita baca hadis ni bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kakinya dalam neraka sehingga neraka itu menjadi penuh, sehingga neraka itu menyatakan cukup? Adakah bila kita baca hadis ini kita terus beranggapan bahawa Allah ada kaki? Adakah boleh kita terus menganggap Allah ada kaki rupanya, dan kaki Allah diletakkan dalam neraka sampai neraka itu menjadi penuh? Boleh tak kita membuat kesimpulan begitu? Boleh tak kita membayangkan atau kita beranggapan atau kita percaya atau beriktikad bahawa Allah ada kaki? Bila baca hadis ni, dalam hadis ni kata Allah ada kaki, so Allah ada kaki lah. Adakah sesimpel, semudah begitu tuan-tuan dan puan-puan? Adakah semudah begitu untuk kita menisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala satu sifat, itu sifat kaki yang merupakan satu anggota badan? Ini perbahasan yang kita nak bincangkan pada pagi ini, insya-Allah taala. Ya, kita melihat, mari kita melihat macam mana para alim ulama berinteraksi dengan hadis ini. Macam mana para alim ulama memahami hadis ini? Adakah mereka memahami hadis ini secara literal, secara zahir, sehingga mereka beranggapan bahawa Allah ada kaki? Adakah begitu? Ataupun mereka ada cara lain untuk memahami hadis ini? Kita baca. Telah berkata Sayyid Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari untuk menolak pandangan ini, iaitu pandangan yang beranggapan bahawa Allah ada kaki. Untuk menolak pandangan ini kami katakan, pertamanya, hadis ini terdapat padanya tambahan yang tiada dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid." Maksud firman Allah Subhanahu Wa Taala ni, peringatkanlah manusia akan hari di mana kami bertanya kepada neraka Jahannam, adakah engkau sudah penuh wahai neraka Jahannam? Maka neraka Jahannam menjawab, hal, adakah ada lagi sebarang tambahan? Ini ayat Al-Quran, surah Al-Qaf, ayat ke-30. Ya. Jadi dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan satu situasi pada hari kiamat, di mana ditanyakan kepada neraka, wahai neraka, kamu dah penuh ke belum? Kamu dah cukup ke belum? Maka neraka itu menyatakan, neraka Jahannam menyatakan, hal min mazid, ada lagi nak tambah tak? Ada kosong lagi ni, tambah, sila tambah. Ini yang dinyatakan dalam Al-Quranul Karim. Tapi hadis yang kita baca tadi ada tambahan pula. Apa tambahan dia? Tambahannya adalah apabila neraka menyatakan hal min mazid, adakah nak tambah lagi?
maka Allah meletakkan kakinya ke dalam neraka itu. Oh, itu tambahan yang tak ada dalam ayat Quran tapi ada dalam hadis. Jadi tambahan Allah meletakkan kakinya ke dalam api neraka itu, tambahan itu daripada hadis. Dalam Quran tak ada. Dalam ayat Quran yang kita baca tadi tidak ada bahawa Allah masukkan kaki dalam neraka. Tapi tambahan itu daripada hadis. Ya. Walaupun hadis ini merupakan hadis yang sahih. Tambahan tadi yang Allah meletakkan kaki ke dalam api neraka. Hadis itu hadis yang sahih. Jangan pula kita menolak hadis tu. Jangan pula kita mendakwa hadis tu tak boleh diterima, oh kita tolak, oh kita tak nak ambil. Jangan. Sebab itu hadis sahih, tuan-tuan. Hadis sahih perlu diterima. Kan? Baru-baru ni ada kecoh pula kan, hadis-hadis itu semuanya zanni pula. Hadis-hadis semuanya adalah sangkaan pula. Kalau sangkaan tu, maka kita tak payah terima lah. Sebab sangkaan saja. Kalau macam tu, buat apa adanya Sahih Bukhari, adanya Sahih Muslim, adanya kita sahih. Dalam itu ulama himpunkan hadis-hadis yang begitu banyak. Kalau hadis tu sangkaan sahaja, tak nak percaya, tak nak terima, okey, tak payahlah kitab-kitab ni. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan, hadis ni hadis sahih, maka perlu diterima, maka perlu diambil. Jadi macam mana kita nak ambil hadis yang menyatakan Allah meletakkan kakinya dalam api neraka? Itu hadis sahih, kita kena ambil, kita kena percaya, kita kena terima. Okay, macam mana cara kita nak terima? Kejap lagi dia akan terangkan kita terima hadis tu dengan cara macam mana. Jadi musannif itu Sayyidina Abdullah Al-Ghumari menyatakan, walaupun hadis ni hadis yang sahih, namun ia tidak sampai kepada kekuatan Al-Quran, iaitu mutawatir. Maka tidak boleh untuk dipastikan akan tambahan tersebut, apatah lagi menjadikan ia sebagai sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadis itu, tuan-tuan dan puan-puan, sahih, namun di sana ada beberapa kemungkinan. Apa kemungkinan yang ada pada hadis tersebut? Ada kemungkinan hadis itu diriwayatkan secara makna. Maka kalimat kaki dalam hadis tersebut tidak semestinya kena menunjukkan anggota kaki. Tapi mungkin maksud kaki di sini maksud dia lain. Ada riwayat bil makna, ada riwayat maksudnya dengan cara majazi, dengan cara kiasan. Justru kalimat kaki yang disebut dalam hadis tadi ada pelbagai makna yang berbeza yang mungkin kita boleh ihtimalkan. Kan? Dan pula hadis itu kedudukan dia hadis sahih, tidak sampai kepada kedudukan mutawatir. Sedangkan untuk seseorang itu nak isbatkan sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala, disyaratkan oleh para ulama tauhid dan ulama usul bahawa mestilah hadis itu bertaraf mutawatir, baru kita boleh isbatkan satu sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Itu jawapan pertama, tuan-tuan dan puan-puan, tentang hadis ni. Jawapan keduanya Ibnul Jauzi, Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah menyatakan bahawa riwayat yang datang dengan lafaz ar-rijl adalah merupakan tahrif daripada sebahagian perawi, kerana mereka menyangka yang dimasukkan dengan al-qadam ialah anggota badan. Lalu mereka tersalah kerana meriwayatkannya dengan makna. Jadi ada satu riwayat kata ar-rijl, Allah meletakkan ar-rijl, ini kaki lah, ke dalam api neraka. Satu lagi dalil, satu lagi hadis menyatakan al-qadam, maksudnya kaki juga dalam bahasa Melayu. Satu riwayat kata ar-rijl, satu lagi riwayat kata al-qadam. Maka adanya perbezaan pada riwayat ini, perbezaan daripada sudut perkataan. Maka itu ada kemungkinan mereka tersalah, perawi hadis tersalah, kerana mereka menganggap qadam ni maksud dia kaki, ar-rijl pun kaki, maka kita tukar qadam kepada rijl, rijl kepada qadam. Itu menjadi satu bukti di sisi Imam Ibnul Jauzi bahawa itu adalah satu-satu hint yang menunjukkan ada kemungkinan perawi tersilap. Kemudian di samping itu terdapat kemungkinan hadis ini diriwayatkan secara makna.
Maksudnya rijil itu bukan dengan rijil, qadam itu bukan dengan qadam, tapi maksud dia lain, tapi diriwayatkan secara makna menggunakan kalimat rijil dan juga qadam. Oleh kerana itu tidak boleh untuk menisbahkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jawapan ketiga yang saya rasa paling penting. Hadis ini boleh dipahami dengan banyak makna. Hal ini dibincangkan secara panjang lebar dalam kitab Fathul Bari dan selainnya. Jadi maksud hadis ini, apakah maksud hadis ini sebenarnya? Apakah maksud hadis ini Allah meletakkan kakinya dalam api neraka? Apa maksud hadis ni? Hadis ini diulas dan disyarah panjang dalam kitab Fathul Bari, syarah kepada Sahih Al-Bukhari yang dikarang oleh Al-Hafidh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, yang pastinya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani adalah seorang ulama Asy'ariyah, dan pastinya beliau akan mentakwilkan hadis ini dengan pentakwilan. Maksudnya sama sekali kita tak ambil, Imam Ibn Hajar tak ambil hadis ini secara zahir. Kalau kita ambil secara zahir, tak nak kita kena isbatkan kaki, anggota badan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan menyatakan Allah ada anggota badan yang kaki ini adalah satu benda yang mustahil bagi Allah. Mustahil bagi Allah untuk memiliki sebarang anggota badan, kerana yang memiliki anggota badan ini hanyalah makhluk. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala Al-Khaliq, mustahil sama sekali memiliki sebarang anggota badan. Orang-orang yang menyangka Allah ada tangan, Allah ada kaki, Allah ada mata, Allah ada jari, mereka ini tuan-tuan dan puan-puan, kita khawatiri mereka ni berdosa, kerana mereka telah meletakkan sifat-sifat makhluk kepada Al-Khaliq. Mereka telah meletakkan sifat-sifat makhluk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu adalah satu perkara yang cukup berat di sisi ulama tauhid dan ulama akidah. Jadi tak boleh kita nak macam tu je, kita nak kata Allah ada macam ni, Allah ada macam ni. Maka tuan-tuan dan puan-puan, hadis ini ada penjelasan yang panjang lebar dalam kitab Fathul Bari. Dan yang keempat. Keempat ni satu jawapan yang agak bagus untuk kita fahamkan. Yang keempatnya berkata Abu Al-Wafa bin Aqil, mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala tidak menggunakan perintahnya kepada neraka sehingga Allah Subhanahu Wa Taala perlu meminta bantuan daripada sesuatu, iaitu kaki, sama ada dari zatnya atau sifatnya. Sedangkan Allah lah yang telah berfirman kepada neraka, kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Tuhan yang mampu memerintah api yang dinyalakan oleh orang lain agar berubah sifat kepada sebaliknya. Bagaimana mungkin dia memerlukan pertolongan yang lain untuk mentadbir api neraka yang dia nyalakan sendiri? Masya Allah, tabarakallah. Maksud jawapan ni tuan-tuan dan puan-puan, maksud dia okey, Abu Wafa bin Aqil ni seorang ulama besar. Beliau menimbulkan satu persoalan. Adakah untuk memenuhkan neraka tu, maka semestinya Allah perlu meletakkan kakinya dalam neraka tu? Adakah semestinya Allah perlu letak kakinya dalam neraka tersebut sehingga untuk memenuhkan neraka itu? Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala pernah memerintahkan api yang dinyalakan oleh golongan ni Namrud? Kita pernah belajar tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam didapati ataupun didakwa ataupun dianggap menghina Tuhan-Tuhan golongan Namrud ni. Lalu Nabi Ibrahim ditangkap, lalu dicampakkan dalam api yang dinyalakan, yang begitu marak, api besar yang dinyalakan.
Maka ketika Nabi Ibrahim dicampakkan dalam api tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan api yang marah, api yang besar itu, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah arahkan api itu untuk menjadi sejuk dan selamat, sejahtera untuk Nabi Ibrahim. Jadi walaupun Nabi Ibrahim masuk dalam api tersebut, tak terbakar, bahkan tidak merasakan panas, kerana api tersebut telah diperintahkan oleh Allah untuk menjadi sejuk dan aman, sejahtera, selesa bagi Nabi Ibrahim. Sedangkan api itu, tuan-tuan dan puan-puan, dinyalakan oleh orang lain, iaitu golongan Namrud. Api yang dinyalakan oleh orang lain, namun api itu taat kepada arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka api neraka Jahannam itu siapa yang nyalakan? Allah yang menyalakan, Allah yang menjadikan api neraka itu. Maka perlu ke Allah meletakkan kakinya dalam api tersebut? Padahal api itu Allah yang ciptakan. Kalau api lain boleh ikut arahan Allah, kuni bardan wa salama, api itu boleh jadi sejuk, berubah sifat daripada panas jadi sejuk. Takkanlah api neraka tak cukup dengan arahan Allah Subhanahu Wa Taala, sampai Allah perlu masukkan kaki dalam api neraka. Sebab itulah Imam Ibn Abu Wafa menyatakan, takkanlah Allah tak boleh arahkan saja api neraka itu supaya menjadi penuh. Takkanlah Allah perlu menggunakan anggota badannya, kakinya untuk masuk dalam api neraka tu, baru api neraka tu jadi penuh. Tak boleh ke Allah Subhanahu Wa Taala terus mengarahkan? Seperti mana Allah memerintahkan api lain menjadi sejuk, adakah tak boleh Allah memerintahkan api neraka itu menjadi penuh? Maksud dia ni fikir secara rasional, tuan-tuan dan puan-puan, ya, logik akal. Adakah perlu bagi Allah memasukkan kakinya dalam api neraka untuk memenuhkan api neraka tersebut? Itu je persoalan. Perlu ke Allah? Sedangkan Allah boleh memerintahkan api itu dengan apa-apa perintah sekalipun. Nak suruh api itu jadi sejuk boleh, nak suruh api itu terpadam boleh. Allah nak memerintahkan api itu menjadi penuh boleh, menjadi sikit boleh, menjadi apa pun boleh. Kalau macam tu, apa perlunya Allah masukkan kaki dalam api neraka? Tu persoalan logik akal. Kita fikirkan sama-sama, tuan-tuan dan puan-puan. Kita setiap minggu mungkin kita baca ayat ni, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala apabila nak mengkehendaki sesuatu, Allah menyatakan kun fayakun. Kalau Allah Ta'ala kata jadilah, maka akan jadilah apa yang diinginkan oleh Allah. Kalaulah Allah nak api neraka itu menjadi penuh, maka cukup dengan kun saja api neraka itu akan jadi penuh. Maka apa perlunya Allah meletakkan kakinya dalam api neraka itu? Ini persoalan yang ditimbulkan untuk kita berfikir sama-sama. Maksud dia, ya, mustahil, saya bacakan semula, ya. Mustahil bagi Allah tidak menggunakan perintahnya kepada neraka, sehingga Allah perlu meminta bantuan daripada sesuatu yang lain. Maksudnya Allah terpaksa meminta bantuan menggunakan kakinya untuk memenuhkan neraka. Itu mustahil. Mustahil sama sekali. Allah menggunakan kakinya, anggota badan tu untuk penuhkan neraka. Itu mustahil sama sekali. Kan? Allah yang mampu memerintah api yang dinyalakan oleh orang lain. Bagaimana mungkin Allah sendiri memerlukan pertolongan daripada kaki untuk mentadbir api neraka yang dia sendiri nyalakan? Ni maksud dia. Maksud dia mudah saja. Allah tak perlu Allah tidak memerlukan kepada anggota badan untuk memenuhkan api neraka. Cukup dengan perintah Allah kepada api neraka itu. Cukup dengan perintah kun kepada api neraka itu. Cukup untuk menunaikan apa kehendak dan keinginan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah beberapa jawapan yang telah diberikan untuk menjawab hadis ini.
Kemudian disimpulkan, saya bacakan kesimpulannya. Hadis berkenaan dengan neraka yang menyatakan adakah masih ada tambahan sehingga Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan pada neraka itu al-qadamnya adalah merupakan hadis yang sahih. Hadis ni sahih ya. Kita tidak menolak hadis ini. Kita tidak mendakwa hadis ini dhaif ataupun apa. Hadis ni sahih. Namun, namun kita tidak boleh menetapkan bahawa al-qadam itu merupakan sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana terdapat kemungkinan untuk mentakwil maknanya. Maksudnya adanya kemungkinan untuk kita memahamkan hadis itu dengan cara kiasan. Takwil ni maksudnya kita cara faham. Kita faham bukan dengan cara literal, bukan dengan cara zahir. Kita faham kaki itu bukan sebagai anggota badan kaki. Kita faham dengan makna yang lain. Tambahan pula, tidak boleh menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala melainkan daripada perkara yang pasti, melainkan dengan dalil yang pasti, yang jelas. Barang siapa yang menetapkan bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu sifat kaki, kemudian mendakwa bahawa kaki itu bukanlah anggota badan, mereka telah melakukan percanggahan yang jelas. Kerana mereka telah mulanya menetapkan anggota badan kemudian menafikannya pula. Ini juga ada setengah orang. Ada setengah orang kata Allah ada tangan. Tapi tangan Allah itu bukan anggota badan. Allah ada kaki. Tapi Allah ada kaki tapi kaki Allah itu tidak seperti anggota badan. Ini kata-kata ni, kenyataan ni ditolak oleh pengarang kitab Syed Abdullah Rumari. Kerana apa? Bila menyatakan Allah ada tangan. Tangan tu apa tuan-tuan? Mengikut kepahaman kita, tangan tu apa? Tangan tu anggota badan lah. Kalau ada seorang tu kata Allah ada kaki. Kaki ni apa sebenarnya? Cuba cek dalam kamus Dewan. Apa maksud kaki? Kaki adalah anggota badan lah. Maksudnya dia telah menetapkan anggota badan. Lepas tu dia kata, oh kaki ni bukan anggota badan. Dia telah menetapkan Allah ada anggota badan, tapi dia kata Allah tak ada anggota badan. Bercanggah tak? Kaki itu anggota badan. Bila dia menetapkan kaki bagi Allah, maksudnya dia telah menetapkan bagi Allah ada anggota badan. Lepas tu dia kata bukan anggota badan. Bercanggah tak? Bercanggah kan? Bercanggah. Kita pun tak faham. Allah ada anggota badan, tapi Allah tak ada anggota badan. Pening kepala kita kan? Jadi sebab itulah ulama dulu pakai konsep takwil. Konsep takwil ni maksudnya Allah ada kaki, tapi kaki di sini bukan maksudnya anggota badan. Maksud dia lain. Mereka pun menyatakan maksud dia sekian. Allah ada tangan. Allah ada sifat tangan, tapi tangan di sini bukan tangan anggota badan, tapi maksudnya adalah kekuasaan, maksudnya keagungan, kebesaran. Itu mereka mentakwilkan maknanya. Sebab bila kita kata Allah ada tangan, tapi Allah tak ada anggota badan, susah kan? Maksudnya Allah ada tangan dan kita faham tangan itu sebagai anggota badan. Kita tak nak faham tangan itu dengan benda lain. Kita faham tangan itu mesti kena anggota badan. Lepas tu kita kata tapi Allah tak ada anggota badan. Oh, tengok bercanggah. Kita kata Allah ada kaki dan kita kata Allah itu kaki itu anggota badan. Tapi kita kata oh tapi Allah tak ada anggota badan. Tengok. Tak clear. Benda ni serabut, benda ni bercanggah satu sama lain. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kita kata kena pakai takwil. Ya, baik. Last sekali. Itulah ya tuan-tuan dan puan-puan, itulah maksud dia daripada hadis yang kita bacakan tadi. Dan di sini ada satu soalan daripada Puan Alia Zahra. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita ingat bahawa kekuatan Allah dan Allah sentiasa bersama semua, selalu, masa dengar hadis berkaitan kaki Allah di neraka? Saya rasa soalan ni tak clear sebenarnya. Ya, apa maksud soalan ni apa sebenarnya? Bolehkah kita ingat bahawa kekuatan Allah dan Allah sentiasa bersama semua masa dengar hadis berkaitan kaki Allah di neraka? Ini soalan ni agak tak clear ya, kurang clear sikit.
Tapi maksudnya beranggapan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa bersama dengan kita, itu perkara yang harus, ya. Maksud Allah bersama dengan kita ni maksudnya rahmat Allah, pemerhatian Allah, pertolongan Allah, ihsan Allah, kekuatan daripada Allah itu sentiasa bersama dengan kita. Betul lah tu. Betul lah, tak ada salahnya pun. Kan? Tapi apa kaitannya dengan hadis meletakkan kaki Allah di neraka? Apa maksud dia? Macam tak ada kaitan, ya. Jadi soalan ni kurang clear. Kalau nanti insya-Allah minggu depan boleh ditanyakan semula dengan soalan ni dengan lebih jelas. Tapi setakat yang saya faham, beranggapan, mempercayai bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa bersama dengan kita, itu perkara yang jaiz, perkara yang boleh. Maksud dia bukan zat Allah yang bersama dengan kita, tapi kekuatan Allah, bantuan Allah, perhatian Allah, pertolongan Allah, ihsan Allah sentiasa bersama dengan kita. Itu perkara yang harus untuk beranggapan begitu. Wallahu a'lam, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita akan berhenti di sini pada pagi ini, dengan harapan semoga perkongsian kita ini mendapat manfaat insya-Allah taala, mendapat sedikit ilmu, pengetahuan, menjadi panduan untuk kita bagaimana untuk kita memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana hadis-hadis dan juga Al-Quran, kalau tidak dipahami dengan cara yang telah diajarkan oleh para ulama, boleh menyebabkan seseorang itu sesat di dalam kepahaman mereka, wal-iyazubillah. Maka hari ini kita faham bahawasanya apa yang disebut sebagai kaki dalam hadis Nabi SAW, maka itu tak boleh dipahami dengan kaki seperti anggota badan, tapi dipahami dengan bentuk lain. Perlu dikiaskan, perlu dipahamkan bukan secara literal dan juga zahir. Maka insya-Allah taala semoga ada rezeki untuk kita bertemu pada minggu hadapan, ya, insya-Allah. Wallahu a'lam, tuan-tuan dan puan-puan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.